Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin imamil muttaqin wa qaidid du'ati wal mujahidin wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumiddin. Muka surat berapa tak ingat. 113, 12 dah. Dan tiada maksiat dah. Jumpa dah. Tak ingat dah muka surat. 113 dah. 12. Dan tiada maksiat itu melazimkan seksa. Melazim ni dalam bahasa Arabnya lazim, maknanya wajib. Lazim. Mewajibkan seksa. Kalau kita sebut bahasa Melayu kita perkara lazim. Lazim maknanya kebiasaan. Itu orang Arab ni lazim maknanya wajib. Seperti tiada taat itu melazimkan akan pahala. Kerana dia nak royak tu duduk tangan Tuhan belakang. Tidak kita boleh kerak putu. Maknanya buat maksiat tu tentu masuk neraka. Kalau berjuruh tu tentu masuk syurga. Hak perkataan tentu tu. Sebab tu dia kata lazim tu. Lazim tu maknanya macam tentu. Tentu tak boleh. Seolah kita menafikan kuasa Allah. Bahkan jika menyeksa ia akan orang yang taat dan memberi pahala ia bagi orang yang mengerjakan maksiat, nescaya adalah Allah daripada yang demikian itu eloklah. Inilah satu ibarat yang ulama salaf tak setuju. Tidak setuju. Walaupun dia cuba nak royak kuasa Tuhan, tapi seolah-olah kita menyandarkan bahawa Allah tu nak seksa orang yang baik. Kalau Allah tu bubuh dalam neraka, orang yang juruh, itu keadilan dia, hak dia. Inilah ulama-ulama salaf. Bukan dia tidak nak berjawab pen lain. Kalau orang tanya ke dia, terkedeklah orang ni juruh, Tuhan bubuh dalam neraka juga, nak jawab lagu mana. Dia soalan tu dia kira biadab dah. Sebab tidak ada bukan semua soalan boleh dijawab. Jadi ini adalah perkataan-perkataan ulama kalam. Jadi Syekh Abdul Karim Mandili ni sebenarnya dia ada, bukan kata dia tu duduk sebelah, sebab ada dalam keadaan-keadaan tertentunya dia napuk kepada ulama kalam dia. Sebab tu kalau kita baca dalam kitab-kitab lain, misalnya dalam kitab Imam Ahmad sendiri pun apa sekali bunyi dah. Dia tidak sebut benda lagu tu. Cuma kita sebut Allah menyuruh kita supaya buat baik kerana janji dia buat baik masuk surga. Dan jangan buat jahat kerana buat jahat Tuhan janji buah dalam neraka. Setakat tu sudah. Kita dia buat mari lagi. Sekiranya kita tu buat baik tapi Tuhan buah dalam neraka juga. Dia tak sebenarnya kira tak kena kita sandarkan kepada Tuhan. Jangan cuba duk andai gini. Itu daripada buah iblis, setan. Nampak? Apa faedah kita duk bincang barang tu? Kita terima Allah seadanya. Dia tu adil, dia tidak zalim, dia pemurah, pengampun. Lepas tu dia minta supaya kita taat ke dia janji syurga. Jangan buat jahat, dia nak janji neraka. Sudah, full stop sekat tu. Kan? Tengok ke bahasa kita. Perbuatan maksiat yang dilakukan tidak mestinya mendapat azab. Begitu juga perbuatan taat yang dilakukan tidak semestinya mendapat pahala. Tu yang nak royaknya, dia nak royak kuasa Tuhan. Tak apa lagi setakat tu. Tapi kalau kita buat kedil lagu ni, jika Allah mengazabkan orang yang taat, orang yang duduk semaya baik, yakidah dia betul, jak muda sampai tua tak pernah buat maksiat, takutnya dia ke Tuhan, tiba-tiba kita kata kalau terkedih Tuhan nak buat neraka juga, kita nak kata apa ke Tuhan? Tu adil Tuhan. Bolehlah kita pujuk hati kita supaya Tuhan tu adil, tapi hati kita belah bahagi.
Adil lagu mana? Lagu tu sebab otak kita tak diterima. Apa tak? Sebab apa salah kali kita sakit? Kita tak sebut bedul lagi. Benda-benda tu jangan kita bincang. Jika Allah mengazabkan orang yang taat dan memberi pahala kepada orang yang mengerjakan maksiat, itu adalah perkara yang baik bagi dia. Moga dia belaka. Betul lagu tu. Tapi kita tidak. Perjalanan ulama-ulama salaf dia tak bincang benda-benda gini. Macam juga kalau nak bincang Tuhan tu zat dia lagu mana, besar mana, kecil mana, boleh takut ke boleh belah. Tu tak ada faedah belaka. Satu benda yang kita nak bincang ni buat berapa? Sebab kesudahan kita cari Tuhan, jumpa Tuhan, kita nak sembah dia. Nak suruh jiwa raga kita ke Tuhan. Nak buat ibadat, nak memperakukan kebesaran dia. Nak cari ruang-ruang rahmat kesian belah dia. Kita nak minta maaf dengan dia. Betul tak? Kita nak mengiktirafkan dia kuasa buat segala-galanya. Tidak ada benda yang kita boleh susuk daripada dia. Dia boleh mendengar apa saja, tak ada benda dia tak dengar. Dia boleh melihat apa saja dan tidak ada benda yang dia tak lihat. Kita duduk situ. Kita faham dah Tuhan lagu tu, maka bila kita faham setara tu dah punya Tuhan, maka tanggungjawab kita ialah kena tunduk ke dia. Tu yang nak ginya. Tapi yang kita duduk bincang gitu sebab tu kalau tidak berasa pelik. Orang yang boleh bilang dengan sifat lagu tu, dengan nafikan mutasi, nafikan mutasi, ilmu yang dia ngaji tu tidak boleh membawa dia takwa kepada Allah. Semaya je bodoh. Utang orang tak bayar. Betul tak? Buat maksiat. Tak jaga anak bini tutup aurat. Tak jaga pendidikan anak-anak. Perjalanan hidup dia tu tidak. Ilmu kalam yang dia belajar tu, sifat 20 tu, tak boleh nak bawa diri dia. Sebab tidak ada takut ke Tuhan situ. Sekadar membicarakan Tuhan ni besar mana, zat dia lagu mana, turun lagu mana. Tu saja. Betul tak? Kita bila kita bicara al-asma was sifat, nama Tuhan dengan sifat Tuhan, mari satu kegeruning kecilnya kita berbanding dengan Allah Subhanahu wa taala. Situ duduk dah. Tiada ditanya akan dia daripada barang yang memperbuat ia akan dia. Baca dia dulu dah. Dan mereka itu yang lagi ditanya pada hari kiamat. Boleh faham ayat dia tu? Makna dia Allah Subhanahu wa taala tidak akan ditanya tentang apa yang dia buat. Itu memang ayat Quran lagi sebut begitu. Kamu yang ditanya, Tuhan kata. Aku tidak ditanya sebab aku Tuhan. Summa latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Kemudian kamu akan ditanya pada hari itu, pada hari kiamat, tentang nikmat yang aku berikan kepada kamu. Kita tidak akan tanya Tuhan, bapa orang ni jauh mau masuk dalam neraka. Nak tanya apa tak boleh, sama telah kita tak tahu. Sebab tu kita awal-awal lagi kita jangan bermain dengan benda-benda lagu ni. Okey. Bermula perkataannya, ni perkataan pengarang. Dia nak tafsir gapo hak pengarang kita arah asalnya, dia tulis bermula yang demikian itu dengan sebab bahawasanya Allah Ta'ala menolong akan yang mengenalnya hingga akhirnya. Artinya bermula yang tersebut daripada ketiadaan dikekalkan orang mengerjakan dosa besar dalam api neraka adalah sebabnya pertolongan Allah Ta'ala bagi hambanya yang mengenal akan dia sebagai kenal yang sempurna. Kita boleh faham dah lagu tu tak? Cuba tengok. Muka surat 113. Perkataannya bahawa dengan sebab pertolongan Allah terhadap orang-orang yang mengenalinya. Ni, semuanya terletak kepada pertolongan Allah. Tuhan tolong orang yang mengenalinya dia. Mengenal dan mengiktiraf dia sebagai Tuhan. Sini Tuhan tolong. Tuhan tolong lagu mana? Bahawa tidak dikekalkan orang-orang yang mengerjakan dosa besar dalam neraka. Buatlah dosa besar mana sekalipun kalau masuk neraka. Kerana apa masuk neraka? Sebab bila timbang menimbang, amalan jahat melebihi amalan baik. Bubuhlah dalam neraka mengikut berapa lama perkiraan Tuhan lah. Dan akhirnya akan dimasukkan ke dalam syurga. Baik. Sebab apa yang boleh masuk dalam syurga tu? Itu disebut kerana pertolongan Allah Subhanahu wa taala terhadap hambanya yang mengenalinya. Sebab tu, asalkan ada iman,
Sikit boleh. Ada email, jangan bersyirik. Sebab benda ni, asalkan tidak punah email dia, siapa satu masa nanti, orang tu boleh keluar daripada neraka, masuk syurga. Tapi kita tidak duduk situ. Sebagaimana kita tahu dalam budak wayak seumur dah. Seminit, satu saat pun kita tak sitera dalam neraka. Kalau boleh nak jauh, tak sitera. Kita tak sitera. Walaupun tak apa, asalkan ada email, ada Islam, selama mana masuk masuk neraka pun, aki-aki masuk syurga juga. Dok. Tak boleh lagu tu sebab neraka-neraka ni super J, bukan super penjara Sungai Buloh dak. Bukan super J kalau cepat dak. Neraka bukan penjara. Kalau dalam J kalau orang bani hukum 12 tahun, Allah lama berasa berat kat dah tu tak. Ni kalau dia kata masuk neraka 1000 tahun, nak kata gua no. Jadi jawab dianya, persediaan yang kita buat ni, perbetulkan akidah kita supaya kita tidak jadi syirik tu dulu, dan tidak padan dengan tu kita kena bina ruh kita supaya menjadi iman yang betul. Dan kalau boleh kita taksir dan buat dosa. Tambah-tambah di ujung usia ni, kita nak simpan, kita nak orang kata taruh pahala-pahala ni untuk ditimbang biar sebanyak mungkin. Hak mana-mana kita tengok ruang-ruang lubang-lubang yang boleh kita buat baik, kita nak buat. Ini masa kita mengejar. Betul tak? Kalau umur 70, 60 lebih tu, duk main dengan gitu tu, nampak sangat tak cerdik kita tak. Al-kayyisu man dana nafsah wa amila lima ba'dal maut, Nabi kata dalam hadis ada. Al-kayyis, orang yang cerdik. Walaupun dia mau kata orang cerdiknya orang hak muda paksa sokmo, hak boleh ngaji tinggi, pandai menega, betul tak? Berjaya dalam hidup, ahli politik yang hebat. Tu tidak cerdik. Nabi tidak iktiraf orang cerdik. Nabi kata al-kayyis, orang yang cerdik ialah mandana nafsah, orang yang dapat dia jaga nafs diri dia. Dia pandai bawa diri dia, wa amila lima ba'dal maut, dan dia berusaha beramal untuk dia kecapi hidup selepas mati. Itu baru dia cerdik. Sehari tengah hari dia duduk kira amal yang gapo yang aku boleh kecap selepas aku mati. Dan segala nafsu dia, keinginan hawa nafsu yang bercanggah dengan agama, dia pandai jaga. Orang yang pandai jaga diri dia dan dia beramal untuk dia kecap kehidupan baik di akhirat, inilah Nabi sebut orang al-kayyis. Dia pun nak kata bodoh, dia katalah walaupun dia tu orang duk kapung, duk gati teksi, duk nyadak, pero lembu. Nak banding dengan orang ni kerja besar, pakai nektar, baju kuk. Tapi orang tak tahu agama mana, kira nak hidup atas dunia, nak senil, nak suka. Lepas mati ikut dia nak jadi gapo-gapo. Tapi hak duduk kapung ni walaupun bodoh, tapi dia reti. Duduk sehari tengah hari dia duduk jaga. Kalau bunyi hak tak baik, dia tak say. Siapa tanya orang buat nampak gapo dia amalan yang boleh menambahkan kebaikan pahala kepada dia, dia kejar. Malu makan sekadar gi kelik, gi balik masjid duk bulan gitu duduk, dia nak bersaruh seorang, dia tak reti dah. Dia nak selesai masalah orang gapo, dia tak pandai. Bererti begitu boleh bawa diri jadi orang beriman. Nabi kata orang ni cerdik daripada hok duk pakai nektar baju kuk hok duk dalam bilik aircon. Nampak tak? Demo Jakarta tu cerdik dak, Nabi kata cerdik hok ni. Nampak tak? Dengan kenal yang sempurna. Baik, kita pergi sikit lagi. Dan tiada menjadikan ia akan mereka itu seperti sekalian kafir yang berkekalan dalam api neraka. Kerana tiada beriman mereka itu dan tiada mengenal mereka itu akan Allah Ta'ala sebagai kenal yang sempurna. Maknanya dia tidak menjadikan mereka itu seperti sekalian orang kafir. Artinya orang hak dosa tadi. Hak dosa banyak, ia kita panggil orang asi. Ataupun orang yang panggil fasik. Dia tidak letak berkekalan dalam neraka serupa orang kafir. Sebab apa orang kafir itu berkekalan dalam neraka? Sebab dia tak ada iman langsung. Zero, kosong. Serta mereka tidak mengenal Allah dengan kenal yang sempurna. Kenal itu sehingga dia boleh buat Tuhan. Bukan kenal sekat sebut tanya Cina pun dia tahu.
Tuhan Allah, orang-orang Melayu sebut Tuhan Allah. Reti dia kena hak tu tak panggil kena. Bila kata-kata kena sempurna, kita jadi ke dia Tuhan, kita marilah perasaan takut dia dan segala gapo hak Tuhan perintah, kita tu. Itu makna kena yang sempurna. Kemudian menyudahi pengarang akan perkataan yang terdahulu dengan doa. Dia kata pengarang ni dia su dengan huraian dia dengan doa, iaitu meminta ia ditetapkan akan dia dalam agama Islam sampai mati, seperti doa Nabi Yusuf AS. Sabbit qalbi ala dinik, tetapkanlah hati aku ni di dalam Islam. Itu kita kena doa semua. Kemudian pengarang mengakhiri perkataannya sebelum ini dengan doa meminta supaya ditetapkan dalam agama Islam sampai mati, seperti doa Nabi Yusuf, tawaffani musliman, ini doa Nabi Yusuf, wa alhiqni bis salihin, artinya matikanlah olehmu akan daku pada ketika Islam, dan jangan hubungkan olehmu akan daku dengan sekalian, dan hubungkanlah, bukan jangan, dan hubungkanlah olehmu akan daku dengan sekalian yang soleh. Makna dia, matikanlah aku ketika aku tetap Islam. Kita Islam dah, jangan witewe dah. Setelah Tuhan beri hidayah kita, jangan minta dengan Tuhan, jangan witewe. Rabbana la tuzigh qulubana, itu doa dalam Quran. Kita baca semua dah. Kalau dalam doa kita nak sebelum Rabbana atina fid dunya hasanah tu kan. Rabbana la tuzigh qulubana. Ya Allah, janganlah kamu selewengkan hati kami. Jangan pusinglah lain. Ba'da idh hadaitana, setelah kamu beri hidayah kepada kami. Molek-molek dan membuka hidayah kepada aku Tuhan. Memberi dua perkara aku, taufik dan hidayah. Dia beri hidayah dulu. Hidayah ni dia buka jalan kita supaya kita boleh beza di antara benda betul dengan tidak. Tu kita jumpa. Bila bagi hidayah tu, dia beri taufik. Taufik ni dia beri kemudahan supaya kita ni boleh buat. Nampak tak? Ambo sebut semua dah, gapo dia beza taufik dengan hidayah. Hidayah ni kita tak mari masjid duduk tu semua dah. Dia semaya di rumah lah kata. Tiba-tiba terbuka hati, nak pergi semaya Jumaat tu ramai-ramai lah. Pasal dengar cerita, dengar orang duk mengajar 27 kali ganda dah. Tu orang panggil hidayah. Tiba-tiba dia nak pergi, dia acu nak turun tu, orang telefon pula untuk jadi pergi. Pasal apa? Tak ada taufik. Hidayah ada dah. Taufik ni pertolongan Tuhan supaya kita boleh tuju hidayah. Sebab tu dalam istilahnya dia senang sebut hidayah dulu. Wabillahil hidayah wat taufiq. Nanti kalau duduk kali kita biasanya orang kata lagu tu dia nak ceramah dah. Wayak-wayak gini sekianlah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iyalah, orang kata begitu belaka. Kalau segi tertibnya ni molek kata gini, wabillahil hidayah wat taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul tak? Sebab apa dia hidayah dulu baru taufik. Itu dia. Baik. Ini doa daripada Nabi Yusuf tadi. Dia kata makna dia, matikanlah aku ketika aku tetap Islam dan hubungkan aku dengan sekalian orang-orang yang soleh. Sebab tu kita minta jangan paling kata la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana, setelah memberi hidayah kepada kami. Kita nak tetap istiqamah. Sebab tu susah lagi nak minta selain pada doa ni yang bersebut dah dulu. Apabila kita baca tahiyat tu kan, sebelum nak wisalan, selepas kita baca doa kepada berselawat kepada Nabi sampai ke kama sallaita ala Ibrahim sampai innaka Hamidum Majid, maka kita doa supaya Tuhan tetap hati kita tu. Kita jangan di ujung dia tu, Allahumma fil lima qaddamtu wa ma aqartu ma asraftu wa ma a'lamtu wa ma asraftu lama dah. Anta a'lamu bihi minni antal muqaddim wa antal mu'akhir, la ilaha illa anta ya. Betul? Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Ya muqallibal qulub, wahai Tuhan yang membalik-balikkan hati. Pasal apa Nabi ajar doa lagu tu? Sebabnya dalam hadis Nabi sebut hati manusia tu berada di bawah jari, berada di dua jari Tuhan. Maknanya Tuhan boleh balik bila-bila masa. Berada di dua jari Tuhan. Jangan Nabi sebut dua jari Tuhan, jangan pula kata nak Tuhan ada jari pula.
Tuhan, Nabi nak royak di dua jari Tuhan ni. Tuhan boleh balik, nak balik gini. Kita dah molek-molek jauh kalau Tuhan nak suruh jadi jahat semalam mudah. Orang nak jahat Tuhan nak suruh jadi jauh mudah. Duduk di antara dua jari dia. Oleh kerana kita faham tu, tiap-tiap kali sembahyang, sebelum nak wisalah tu, tahiyat akhir kita kata ya muqallibal qulub. Wahai Tuhan yang membalik-balikkan hati. Sebab kita tahu dia balik aja kan. Sabbit qalbi, tetap moleklah hati aku ni. Ala dinika, di atas agamamu, wa ala ta'atik, di atas ketaatan kepadamu. Nampak tak? Supaya kita ni taat kepada dia semua. Baik. Jadi 113 lagi dah. Kita pergi kepada apa tu, teks asal ataupun nas daripada pengarang asal. Dia kata wa narassalah khalfa kulli birrin wa fajirin min ahli al-qiblah wa ala man mata minhum. Makna dia, dan mengiktikadkan kami akan harus sembahyang di belakang tiap-tiap yang banyak kebajikan dan yang fasik daripada ahli kiblah dan atas mereka yang mati daripada mereka itu. Boleh faham ni? Kita tengok balik bahasa kita ni. Mana kami beriktikad, kata pengarang tadi, bahawa harus ni maknanya tak apa, boleh. Boleh ke apa dia? Sembahyang di belakang sama ada orang yang banyak kebajikan ataupun orang yang fasik, asalkan mereka adalah ahli kiblat. Asalkan dia tak bunuh syahadah dia, tak jadi kafir. Boleh. Ni kata ke pengarang, iktikad dia, pegangan dia, boleh sembahyang di belakang tu imam yang baik, sama tu dah boleh. Tu imam yang fasik, jadi dia baca betul, sembahyang tak batal tapi jahat, kata dia boleh. Kita nak bincang tu, ada pendapat kata tak boleh. Kita letak situ dulu. Jadi kalau kita nak jadi makmum, jangan duk payah basuh lah. Lama acu nak sembahyang tengok, tu apa jauh ni apa duk kedai kopi, duk main duk main tolak botol, tak pasik lagi setara tu kan, puasa tak sidah gitu dah. Tapi dia pandai, dia baca Quran betul. Sembahyang tu duk bangun cukup balik sepenuh, tapi perangai lagu ni tak jadi ni. Dia rakyat sini fasik pun tak apa lagi. Harus boleh. Tapi hak molek tak molek tu hati nombor 2. Nerayanya tak batal, boleh. Jadi kalau kira tak payah bahasa sangat, nak kita nak tahu email ni dah, fasik pun boleh. Kita tengok lagu mana pandangan ulama. Dan kami harus salat jenazah mereka. Kalau dia mati, tak segi sembahyang, buat apa jahat dia ni. Do asalkan dia Islam, kena pergi sembahyang. Betul? Di situ. Bersalah-salahan ulama pada sembahyang mengikut imam yang fasik. Ni orang nak khilaf. Maka berkata imam kita Asy-Syafi'i dan Imam Abu Hanifah, sah serta makruh sembahyang mengikut imam yang fasik. Para ulama berselisih pendapat. Ada kata boleh turu tu imam jahat, tu imam fasik. Tapi syaratnya biar tu betul lah sembahyang dia tu dulu. Tak, jangan dia batal sembahyang dia. Tapi jahat. Okey. Katanya Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah. Jauh tu dia tak jumpa dua tu. Imam Hanafi dengan Imam Syafi'i kata sembahyang belakang orang jahat boleh tapi makruh. Bila sebut makruh ni kak, pahala tak berapa banyak dah. Berbolulu. Makruh ni maknanya molek cari tu imam hak juru. Tapi kalau terparuk tak ada orang nak buat lorak-lorak, so tak lah. Jadi tidak salah lah kalau kita kata kita nak cari tu imam hak jauh, macam klik kepada cerita tak ada. Tak siap apa nak nampak tak jauh jahat dia ni. Katalah termasuk dalam fasik. Apa orang tanya tak sah? Yalah kata, kita ngaji malam ni kita beri jawab. Imam Syafi'i kata sah, muka kita mazhab Syafi'i kan. Sah, tapi makruh. Buat gapo makruh? Kita nak cari hak molek. Sebab makruh ni bagi hak Tuhan tak kena, cuma tak dosa. Mana? Tolong ingat belaka dah.
Semaya belakang hok tu imi tok juru sah semaya tapi makruh. Jadi kita ni biar bunyi benda makruh tu kita berasa jangan nampak benda lekeh lah. Kalau boleh tok si makruh ni dah. Faham eh? Ada tak puas hati nak tanya sini? Tak ada? Tadi Imam Hanafi dengan Imam kita Imam Syafi'i. Dan berkata Imam Malik pula. Imam Malik keras sikit. Tidak sah sembahyang belakang yang fasik. Imam Malik ni tok gurunya Imam Syafi'i. Tak serupa dengan murid tok guru dia. Imam Syafi'i tak turut lah sebut. Nah. Boleh? Boleh ingat eh? Kalau kita kata tak boleh, ada orang kata lah. Sebab kita, bila kita ngaji banyak ni kan, semua orang kata tu kita kena kata betul belakang. Kalau orang ni kata, yang tak sih semaya aku ngatu imi hak jahat. Bapa tak sah ke? Sah, tapi makruh. Betul, demo pakar buah imi sampai ini. Pai mari seorang lagi pula kata, tak sah semaya orang hak pasif. Tak boleh kita kata, sah, makruh. Jangan kata gitu, sebab kita kena hormat pandangan dia. Kawan pakar pendapat Imam Maliki kata, Imam Malik. Imam Malik kata tak sah dia kata. Sebab tu kalau kita ngaji jangan debat dah. Betul tak? Dia duduk alik tu. Kita ni jenis orang kita ni kita nak kau kalau boleh dia serupa dengan kita belakang. Ni dah royak tak serupa. Kita bersaing dah. Mai kita semaya tak siapa tu Imam tu jahat. Tak apalah, muka kita lorak ni kata Imam Syafi'i kata makruh. Dah, kau percaya balik berat alik Imam Malik lagi. Imam Malik kata tak sah buat gapo dia. Mari kita jangan baloh. Betul tak? Ni nak royak khilaf dalam bab ni. Supaya bercerita hak malam baru ni, kita kata supaya ni berlaku kematian. Orang ni pegang pada pendapat. Dia kata boleh. Biarlah kokok mana gagah tak mana dia kata boleh. Dia nak ngati 7 hari ke apa. Jangan marah dia. Betul tak? Lepas tu pula bila tanya orang hak tak sih, kalau tanya hamba kata tak boleh. Hamba pegang pendapat kepada ulama-ulama yang kata tak boleh. Dia berasa pendapat dia gagah. Lepas tu demo nak buat, demo nak pegang pendapat dia, kawan tak kata apa ke demo. Kalau kawan hormat ke demo, masa demo nak ngati tu kawan tak kata apa, kawan tak larang orang untuk pergi. Bila kawan tak kerja ni kata apa lah pula. Selagi yang di rumah nak ngati malam ni waktu berlaku mati. Hamba tak silap, hamba bagi hamba perbuatan ni bukan sunnah. Ada ulama-ulama kata, tak apa senyap sekat tu. Dia kata dia marah pula dia kata. Tak sunnah mana tu? Ambil mana? Siapa dia royak? Nak tekan gitu. Jadi kita cuba kita duduk dalam kepelbagaian pendapat. Boleh faham? Baru tidak baloh kapu demo sebab masing-masing pandangan. Kita berasa sedap alik kata tak boleh. Dah demo kata sedap alik kata boleh. Alah tak apa. Kawan tak kata apa, demo tak kata apa. Tapi masalah orang kita tak boleh, dia nak serupa dengan dia belakang. Tak serupa dengan dia. Sudah terpelak dah tu. Boleh faham tak? Imam Malik pula berkata tidak sah solat di belakang seorang imam yang fasik. Tak sah dia. Imam Ahmad pula kata buat. Hambali dia pak kan. Syafi'i dengan Hanafi selesai dah tak ada. Imam Maliki ni mazhab Hambali pula. Dan berkata Imam Ahmad sah sembahyang Jumaat dan sembahyang hari raya. Di belakang imam yang fasik. Apabila teruzur memperbuat keduanya di belakang yang lain daripadanya. Adapun sembahyang yang lain daripada keduanya maka tidak sah di belakang imam yang fasik pada mazhab Imam Ahmad. Imam Ahmad pula berkata sah tu boleh. Tu imam fasik bila dia tu imam tu sembahyang jemaah dengan sembahyang raya. Sekiranya tiada pilihan, tu dia beri syarat. Tak ada pilihan moga dia jadi tu imam sembahyang jemaah. Moga majlis latih dia. Kita nak kata apa mana? Raya pun kita pergi sembahyang dia moga latih dia. Maka dia panggil tak ada pilihan. Maka katanya Imam Ahmad sah. Tapi ada pun solat lain. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Sembahyang jenazah ke apa? Katanya Imam Malik tidak sah di belakang imam yang fasik.
Di seorang imam yang fasik adalah tidak sah di sisi mazhab Imam Ahmad. Jadi dapat dua situ dah. Sama gagah tu dua tu. Hak kata tidak sah iaitu Imam Ahmad dengan Imam Maliki. Dah. Hak kata sah tadi ialah Imam Syafi'i dengan Imam Hanafi. Tapi dia kata sah pun makruh. Jadi kalau kita pengen pusing ke mana, baik cari tu imej jauh lah weh. Mana dah? Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Sallu khalfa kulli birrin wa fajirin." Artinya sembahyang oleh kamu di belakang tiap-tiap imam yang banyak kebajikan dan yang fasik. Menceritakan akan dia oleh Ad-Darqutni daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Ini hadis yang dhaif. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam maksudnya solatlah. Jadi Nabi kata semayanglah. Semayang tu imam mana? Di belakang setiap imam, sama ada tu imam tu dia berbuat kebajikan ataupun imam yang jahat yang fasik. Gapo dia makna fasik ni? Yang membuat dosa besar ataupun berkekalan buat dosa kecil. Ada ini. Kaedah ini takrif oleh ulama-ulama mazhab Syafi'i kita. Orang fasik ni orang lagu mana? Orang buat dosa besar. Dan dia ni kita kira dia tidak taubat, dia buat. Dia ni judi. Dia tidak patut klik dapat dia judi lagi tu. Dia panggil orang ni orang fasik. Ataupun dia buat dosa kecil. Dosa kecil dia buat sama-sama. Gapo dia? Dosa kecilnya. Dia suka petang-petang duduk tangga, tengok orang-orang tengok pakaian seksi. Cuci mata. Dosa kecil tu dah. Okey. Tapi tiap-tiap petang, jak daripada umur 20 sampai umur 70 duduk lagu tu lagi. Berkekalan buat dosa kecil, jawab dia jadi fasik. Itu dah. Jadi Nabi kata semayanglah, sama ada tu imam tu orang yang buat kebajikan ataupun fasik. Tapi hadis ni hadis riwayat Ad-Darqutni. Bila sebut hadis Ad-Darqutni ni, hadis dia kelas 3. Dalam martabat hadis duduk kelas 3. Jadi kelas 3 ni dia banyak hak dhaif. Disebut sini bahawa hadis ni adalah hadis dhaif. Yang Nabi kata, "Belah lama nak semayang sama ada tu imam tu jauh ke tak jauh tak apa." Ini hadis dhaif. Tapi kita tengok lain lagi hak mana, dan tersebut dalam Sahih Al-Bukhari. Dan hadis hak sahih pula dia kata lagu mana? Bahawasanya Abdullah ibnu Umar, anak Sayyidina Umar radhiyallahu anhuma adalah ia sembahyang di belakang Al-Hajjaj bin Yusuf At-Thaqafi. Hajjaj bin Yusuf ni ialah orang yang hidup zaman tabi'in, dia tak ada jumpa dengan Nabi, maka dia tidak sahabat. Dia ni ialah golongan yang duduk di zaman tabi'in, maknanya dia dan dengan sahabat Nabi. Masa dia jadi khalifah, dia ni orang jahat. Jadi disebut sini Abdullah ibnu Umar dan Anas bin Malik, dia semaya di belakang Hajjaj, sedangkan Hajjaj ini adalah orang zalim dan fasik. Muka surat 114. Kita boleh persuk sekat ni dah. Dalam Sahih Al-Bukhari diriwayatkan bahawa Abdullah ibnu Umar, siapa dia Abdullah bin Umar ni? Anak pada Sayyidina Umar. Dan dia juga sahabat sebab dia dan dengan Nabi. Tapi dia bila dia tua tu, Al-Hajjaj ni menjadi khalifah Umayyah pada masa tu. Bila khalifah zaman dulu, khalifah ni boleh jadi tu imam, maka seperti kita lah ni dah. Jadi tu imam, maka dia semaya dia waktu imam juga. Orang setara dia ni, sahabat dia waktu imam. Begitu juga dengan Anas bin Malik. Kurang betul ni rasanya. Anas bin Malik juga semaya. Semaya turu Al-Hajjaj. Al-Hajjaj jadi tu imam. Siapa dia Al-Hajjaj ni? Seorang zalim dan fasik. Jadi kalau lagu tu boleh lah. Ini hujah pula. Dan tersebut di dalam Sahih Al-Bukhari juga bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ini kita sambung. Minggu depan dah. Wallahu a'lam.